Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai murid-murid, bertemu lagi kita di dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1 bersama cikgu. Pada hari ini kita masih lagi di dalam tema 2 iaitu Masyarakat Muhibah. Untuk hari ini kita akan teruskan pelajaran kita di dalam unit 6 iaitu Buku Segalanya. Manakala tajuk pelajaran kita ialah melafazkan pantun. Murid-murid boleh merujuk buku teks di halaman 34. Baiklah murid-murid, seperti biasa sebelum kita mulakan pelajaran, mari kita lihat standard kandungan pelajaran kita pada hari ini. Untuk makluman murid-murid, standard kandungan pelajaran kita pada hari ini ialah 4.2 iaitu menghayati keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Manakala standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.2.1 iaitu melafazkan pantun dengan intonasi yang betul. 2 Roman, pantun 4 kerat. Jadi, ingat ya murid-murid, kita pernah mempelajari tentang pantun. Di dalam video yang terdahulu, cikgu pernah memberi penerangan mengenai pantun 2 kerat. Dan pada hari ini, kita akan mempelajari pantun 4 kerat. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar mengenai pantun 4 kerat. Mari lihat bersama-sama dengan cikgu apakah yang akan kita pelajari pada hari ini. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan mengenai bilangan baris bagi pantun 4 kerat dan juga mengenai pembayan dan maksud yang terdapat di dalam pantun 4 kerat. Dan ciri yang terakhir ialah mengenai rima bagi pantun 4 kerat. Mari kita lihat bersama-sama ciri pertama yang terdapat di dalam pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat juga terdiri daripada pembayang. Pembayang selalunya mempunyai hubungan yang rapat dengan alam. Dan maksud pula selalunya merupakan perkara tersurat ataupun tersirat yang sebenarnya ingin disampaikan di dalam sesebuah pantun. Okay, mari lihat bersama-sama dengan cikgu contoh pertama bagi pantun 4 kerat. Dan murid-murid boleh membaca pantun berikut bersama-sama dengan cikgu. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Okey, jika kita lihat berikut merupakan baris yang pertama bagi pantun 4 kerat. Dan yang keduanya, ini merupakan baris yang kedua di dalam pantun 4 kerat. Dan ini merupakan baris yang ketiga. Seterusnya yang terakhir merupakan baris yang keempat di dalam pantun 4 kerat. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai pembayang. Manakala baris ketiga dan keempat merupakan maksud bagi pantun yang ingin disampaikan. Contohnya, maksud bagi pantun ini ialah budi yang baik selalunya akan diingati oleh orang lain. Jika kita berbuat baik pada orang, selalunya orang akan kenang akan pertolongan yang pernah kita lakukan. Okey, mari kita lihat ciri pantun 4 kerat yang seterusnya. Murid-murid boleh melihat contoh pantun 4 kerat yang telah cikgu sediakan dan baca bersama-sama dengan cikgu. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Okey, ingat ya murid-murid, pada contoh yang pertama tadi kita telah pelajari bahawa pantun 4 kerat terdiri daripada
pantun yang mempunyai 4 baris. Dan ciri yang kedua, pantun 4 kerat mempunyai pembayang dan maksud. Manakala bagi ciri yang ketiga, mari kita lihat rima akhir bagi pantun 4 kerat. Okey. Murid-murid boleh melihat rima atau bunyi bagi baris yang pertama terdiri daripada yar. Dan baris ketiga mempunyai bunyi yang sama terdiri daripada yar. Jadi pantun 4 kerat, baris pertama dan ketiga haruslah mempunyai bunyi yang sama. Manakala ingat ya murid-murid, baris pertama dan ketiga mempunyai bunyi yang sama ataupun rima yang sama. Manakala bagi baris kedua terdiri daripada T. Dan baris keempat juga diakhiri dengan bunyi T. Jadi rima bagi baris kedua dan ketiga mestilah mempunyai rima yang sama. Jadi di sini bermaksud bahawa ciri ketiga bagi pantun 4 kerat ialah ia mempunyai rima A-B-A-B, iaitu baris pertama dan ketiga haruslah mempunyai rima yang sama. Manakala baris kedua dan keempat juga haruslah mempunyai rima ataupun bunyi yang sama. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan buku teks masing-masing dan telah memahami penerangan cikgu mengenai pantun 4 kerat. Jadi murid-murid boleh membuka buku teks di halaman 34. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama belajar melafazkan pantun. Murid-murid boleh membaca pantun yang terdapat di dalam buku kamu bersama-sama dengan cikgu. Mari kita lihat pantun yang pertama. Pak Tahir membawa timba. Timba lama berisi paku. Hari lahir menjelang tiba. Ailin terima hadiah buku. Okey. Mari kita lihat rima ataupun bunyi terakhir yang terdapat di dalam setiap baris. Baris pertama mempunyai bunyi ba. Manakala baris ketiga juga mempunyai bunyi yang sama. Jadi bunyi bagi baris pertama dan ketiga haruslah sama. Dan seterusnya, bunyi bagi baris kedua ialah ku dan baris keempat juga mempunyai bunyi ku. Ingat ya murid-murid, pantun 4 kerat harus mempunyai bunyi yang sama bagi baris pertama dan ketiga. Maksudnya, baris pertama mesti mempunyai bunyi yang sama dengan baris ketiga. Dan bagi baris kedua harus mempunyai bunyi yang sama dengan baris yang keempat. Mari lihat pantun yang kedua bersama-sama dengan cikgu. Dan murid-murid boleh baca bersama-sama. Buah bidara, buah duku, bawa ke kota sebakul cuma. Ailin gembira mendapat buku. Buku cerita dibaca bersama. Okey, rima bagi baris pertama ialah ku. Manakala rima bagi baris ketiga ialah ku. Manakala bagi baris kedua ialah ma dan baris keempat juga mempunyai bunyi yang sama iaitu ma. Okay, berikut ialah pantun yang ketiga. Anak Pak Dolah menanam ciku. Menanam ciku dan juga kuini. Rajin-rajinlah membaca buku. Membaca buku amalan murni. Jika murid lihat di dalam pantun ini terdapat 4 baris. Ingat ya murid-murid, ciri yang pertama pantun 4 kerat mesti mempunyai 4 baris. Dan yang kedua ialah pantun 4 kerat mempunyai pembayang dan maksud. Seperti yang telah cikgu terangkan, 2 baris yang pertama ialah pembayang dan 2 baris yang kedua ialah maksud bagi pantun ini, iaitu apa yang ingin disampaikan di dalam pantun. Dan ciri yang ketiga ialah kita perlu lihat pada rima akhir bagi pantun 4 kerat, iaitu baris pertama harus mempunyai bunyi yang sama dengan baris ketiga. Manakala ciri seterusnya ialah bunyi bagi baris kedua haruslah mempunyai bunyi yang sama dengan baris yang keempat. Iaitu baris pertama rimanya berbunyi ku. Manakala baris ketiga juga mempunyai rima
ku. Dan jika kita lihat, baris kedua mempunyai rima berbunyi ni. Dan baris keempat juga mempunyai rima berbunyi ni. Murid-murid seterusnya boleh membaca pantun yang keempat bersama-sama. Terbang kenari nun di sana, mencari makan tiada berteman. Buku memberi ilmu berguna, menjadi rujukan sepanjang zaman. Okey, baris pertama rimanya berbunyi na. Dan baris ketiga juga mempunyai rima yang berbunyi na. Manakala rima bagi baris kedua ataupun bunyi bagi baris kedua berbunyi man dan baris keempat berbunyi man. Ingat ya murid-murid, bunyi bagi baris kedua haruslah sama dengan baris keempat dan baris pertama haruslah sama dengan baris yang ketiga. Untuk latihan pada hari ini, murid-murid boleh membuka buku aktiviti di halaman 39. Mari kita lihat latihan yang terdapat di dalam buku murid-murid bersama-sama dengan cikgu. Murid-murid perlu melengkapkan pantun dan melafazkannya. Berikut ialah jawapan yang terdapat di dalam buku murid-murid. Jawapan pertama ialah dengan ilmu kita akan maju. Jawapan yang kedua ialah besar nanti menjadi bijak. Manakala jawapan yang ketiga ialah berbagai ilmu bangsa berbual mesra. Manakala jawapan yang keempat ialah buku dibaca bersama rakan. Dan jawapan yang kelima ialah jadi amalan rakan sebaya. Mari kita lihat pantun yang pertama. Pergi ke pekan membeli duku. Enaknya rasa dimakan segera. Bertemu rakan di pesta buku. Okey, di dalam buku murid-murid terdapat satu tempat kosong yang murid-murid perlu isikan dengan jawapan yang sesuai. Jadi mari kita lihat rima akhir yang terdapat di baris pertama iaitu ku. Dan di baris ketiga juga rimanya berbunyi ku. Jadi rima di baris kedua berbunyi ra. Ini bermaksud bahawa jawapan untuk baris keempat rima akhirnya mestilah berbunyi ra. Jadi jawapannya ialah pelbagai bangsa berbual mesra. Murid-murid perlu mengambil jawapan yang disediakan dan isikan di tempat kosong. Jadi jawapannya ialah pelbagai bangsa berbual mesra. Seterusnya, mari kita lihat pantun kedua yang terdapat di dalam buku kamu. Berikut ialah pantun tersebut. Pergi berkelah bersama Pak Engku, bawa roti dan juga rojak. Rajin-rajinlah membaca buku. Dan terdapat tempat kosong bagi baris keempat yang murid-murid perlu isikan dengan jawapan yang betul. Jadi, mari kita lihat bunyi terakhir bagi baris pertama. Bunyi terakhirnya terdiri daripada ku. Manakala bunyi yang terakhir bagi baris ketiga, bunyinya juga terdiri daripada ku. Ingat murid-murid, baris pertama dan baris ketiga mestilah mempunyai bunyi ataupun rima yang sama. Jadi, untuk baris kedua, bunyinya ialah ja. Jawapan yang perlu murid-murid pilih mestilah diakhiri dengan ja. Okey, ini ialah jawapannya, iaitu besar nanti menjadi bijak. Besar nanti menjadi bijak. Untuk pantun yang ketiga, murid-murid juga boleh membaca bersama-sama dengan cikgu. Buah ceri dibawa tetamu, mereka dijamu roti dan keju. Buku memberi pelbagai ilmu. Dan baris keempat perlu murid-murid isikan dengan jawapan yang betul. Okey, mari kita lihat rima ataupun bunyi yang terakhir untuk baris pertama. Bunyinya ialah mu. Ingat ya murid-murid, baris pertama mestilah sama bunyi dengan baris yang ketiga, iaitu mu. Rima ataupun bunyi bagi baris kedua ialah ju.
Jadi jawapan yang untuk baris keempat mestilah diakhiri dengan bunyi ju. Jadi jawapannya ialah dengan ilmu kita akan maju. Ini ialah jawapan yang telah dipilih untuk dua pantun yang pertama dan kedua yang telah kita pelajari tadi. Dan ini ialah jawapan untuk pantun yang sedang kita bincangkan sekarang. Iaitu dengan ilmu kita akan maju. Mari kita lihat pantun keempat yang terdapat di dalam latihan kamu. Iaitu, indah cuaca di tengah pekan, terang bulan, terang cahaya. Dan di dalam buku murid-murid terdapat dua garisan ataupun baris yang perlu murid-murid isikan dengan jawapan yang sesuai. Jadi, mari kita lihat bunyi terakhir di baris pertama. Bunyinya diakhiri dengan kan. Jadi, jawapan untuk baris ketiga mestilah diakhiri dengan bunyi kan. Iaitu buku dibaca bersama rakan. Buku dibaca bersama rakan. Manakala untuk baris keempat, jawapan ataupun rima terakhirnya mestilah sama dengan baris kedua. Iaitu diakhiri dengan ya. Jadi jawapannya ialah jadi amalan rakan sebaya. Jadi amalan rakan sebaya. Baiklah murid-murid, cikgu harap murid-murid dapat memahami topik pelajaran kita pada hari ini iaitu mengenai pantun 4 kerat. Diharapkan sekiranya murid-murid menghadapi sebarang masalah, murid-murid boleh menghubungi cikgu atau guru subjek Bahasa Melayu masing-masing. Sekian sahaja buat kelas kali ini dan sehingga kita berjumpa lagi.